Goncangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, PQ Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari Jumaat penuh barakah pada hari ini, dan pada hari ini juga sempena dengan Hari Malaysia. Mari sama-sama kita mendoakan bagi negara ini, bagi negara Malaysia ini terus dipimpin hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijemput kepada rakan-rakan yang berada di seluruh dunia untuk mendoakan bagi negara ini terus mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada bumi ini jugalah ya kita sentiasa ingin mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Baik Ustaz. Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Serba putih ini lah. Hari ini hari Jumaat ini kita sama-sama ya gembira Ustaz ya, dan kita berada pada surah Ad-Duha pada hari ini. Mungkin ada yang terkejut, bukankah surah Ad-Duha telah kita lihat beberapa hari lepas, tetapi kita nak mengambil peluang Ustaz ya, menjelang kepada khatam My Quran Time pada 8 hari bulan Oktober tahun 2022. Kita nak sama-sama surah demi surah pada setiap episod, bukan lagi halaman demi halaman. Jadi bercakap tentang khatamul Quran ini satu perkara yang penting. Mungkin Ustaz Tirmizi boleh kongsikan peringkat awal ini, kepentingan khatamul Quran ini. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Faz, penonton sahabat-sahabat Al-Quran. Bila kita sebut khatam Al-Quran, memanglah satu benda yang sangat menerujakan kita, dan kita sudah pasti kita bergembira bermula daripada awal surah Al-Fatihah, kita masuk surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan pejam celik kita tak sangka boleh khatam ke, boleh khatam ke. Ramai yang saya jumpa kawan-kawan sahabat Safas, mereka kata tak percaya, tak percaya, memang tak percaya. Macam hari-hari ada yang buat nota sampai dah 22 buku, buat nota My Quran Time, tadabbur dan sebagainya. Saya jumpa kawan-kawan semua kan, tiba-tiba dah masuk surah Ad-Duha, tiba-tiba masuk juzuk 30. Allah benar-benar berlaku. Betul lah kata ni Datuk Samuddin, memang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita dah mula surah Ad-Duha. Sangat penting untuk kita meneliti isi kandungan ayat demi ayat menuju kepada surah yang terakhir 114 surah ini, insya-Allah ya. Jadi itu sebagai satu kita meraihkan kegembiraan Ustaz ya, sebagaimana para sahabat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghargai khatamul Quran ini sebagai satu sambutan Ustaz ya, satu sambutan. Kerana apa? Kerana kita menyambut kebaikan, kerana kita diberi peluang hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi surah Ad-Duha sekali lagi untuk kita sama-sama maklumi dengan lebih tuntas.
Pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, Allah bersumpah ke atas waktu duha dan waktu malam serta sebab turunnya surah Ad-Duha yang kita akan lihat sebentar lagi insya-Allah. Pada ayat 4 hingga 5, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia, satu realiti yang Allah ingatkan kepada kita semua. Diteruskan pada ayat 6 hingga hujung surah Ad-Duha, berbagai nikmat yang Allah berikan dan cara menghargainya. Mari sama-sama kita baca surah Ad-Duha pada peringkat awal ini. Sudah tentunya format kita pada kali ini Ustaz ya, kita baca sampai habis dan kita akan ulang banyak kali. Kita ulang banyak kali agar kita dapat menghargainya, dan bagi yang sedang menghafaz surah ini, kita doakan agar ulangan-ulangan ini dengan tajwid yang lebih pada episod bermula daripada hari ini memberikan penerangan kepada kita betapa pentingnya kita menghargai setiap bait ataupun perkataan di dalam Al-Quran. Kita baca surah Ad-Duha dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fas. Penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran, insya-Allah kita akan mula daripada surah Ad-Duha, dan seperti biasalah bila sampai surah Ad-Duha menuju khatam Quran, sebahagian para imam memulakan takbirnya di awal surah Ad-Duha. Maksudnya akhir surah Al-Lail, wala sawfa yarda, kemudian mereka takbir Allahu Akbar, masuk surah Ad-Duha. Ada yang mengatakan hujung surah Ad-Duha dan ke bawah. Itu perbezaan khilaf dalam bab disebut Imam Syatibi dalam matan dalam bab takbir dalam ilmu qiraah lah. Alhamdulillah, maka ini juga pengamalan ahli Makkah. Kita takbir ni disebut, saya juga bertanya kepada Syekh Profesor Madya, Dr. Khairul Anwar Muhammad hafizahullah, seorang pemikir dan juga think tank kita di Warisan Ummah. Beliau mengatakan bahawa ini satu amalan yang sangat digalakkan, menukilkan pandangan-pandangan para ulama, antaranya disebut ta'ziman lillahi ta'ala. Takbir itu sebagai ta'ziman lillahi ta'ala, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sururan li khatmil Quran, sebagai melahirkan rasa gembiranya nak menuju khatam Al-Quran, mengagungkan Allah dan menggembirakan bila kita nak menuju kepada khatam Al-Quran. Dan sebenarnya kalau kita melihat pada asbabun nuzul surah ini Ustaz ya, surah Ad-Duha ini secara spesifik, secara khusus, ialah surah ini turun selepas Nabi dah lama tak dapat wahyu Ustaz ya, dah lama, ada yang kata 15 hari, ada yang kata sampai 40 hari. Nak ceritanya pada waktu itu orang-orang musyrik Mekah menyatakan bahawa Tuhan telah tinggalkan, Tuhan telah benci, sisihkan kamu. Maka memang tertekan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selepas beberapa lama turun surah ini, itu yang dimulakan dengan Allahu Akbar itu Ustaz ya, sebagai lambang kegembiraan bahawa sebenarnya Allah sebenarnya tidak tinggalkan, tidak benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak benci pada kita Ustaz ya, asalkan kita terus memuji, ta'zim, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan bergembira dengan hidayah, apatah lagi kita ingin mengkhatamkan, menghabiskan bacaan sehingga surah yang terakhir, surah Ad-Duha, bersama Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا
rabbika fahaddith. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan surah Al-Duha ayat 1 hingga ayat yang ke-11 sebentar tadi, apabila Allah bersumpah wadduha, demi waktu pagi, wal laili idza saja, ya, demi cahaya pada waktu duha, dan demi malam yang hening, yang sunyi. Dua perkara ini adalah sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada kita kalau kita berada dalam keadaan stres, ya, kita tertekan dalam kehidupan kita. Salah satu punca stres, tertekan dalam hidup ini apabila kita merasakan bahawa Tuhan tidak sayangkan kita, Tuhan telah tinggalkan kita, Tuhan benci kepada kita, dan kita merasakan tidak ada backup, ya, tidak ada yang melindungi, yang akan memahami kepada apa cabaran yang kita rasai dalam kehidupan kita seharian. Itu sebabnya apabila kita merasakan perkara tersebut, ya, kalau kita puncak kepada stres ini bila kita merasakan bahawa Tuhan tidak bersama dengan kita, maka ingatlah bahawa demi waktu pagi ataupun cahaya pada waktu pagi, bahawa Tuhan yang menciptakan waktu pagi itu memberi peluang kepada kita yang stres pada waktu malam, kita tak boleh tidur, kita rasakan bahawa saya ni memang buntu, rasa macam nak bunuh diri dan sebagainya. Bila kita dapat hidup pada waktu pagi, menatap kepada cahaya pada waktu pagi, itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi menyayangi, Allah masih lagi memberi peluang untuk kita bernafas, melihat secara fizikal cahaya pada waktu pagi. Dan lebih daripada itu, cahaya waktu pagi inilah yang perlu kita cari. Kita kena keluar daripada kepompong tempat kita mungkin kita berselimut, ataupun mungkin kita nak mengelak daripada jumpa orang lain, tetapi carilah cahaya, kerana di sebalik cahaya waktu pagi itu dia diciptakan oleh Allah. Dan itulah yang disampaikan pada ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Topik besar jawabul qasam daripada surah Ad-Duha ini ialah Allah tidak pernah tinggalkan kamu dalam ayat ini, Ustaz, ya. Allah tak pernah tinggalkan kepada Nabi Muhammad, Allah tidak benci kepada Nabi Muhammad. Dua perkara ini, satu ditinggalkan, satu benci. Kadang-kadang orang tak ditinggalkan, Ustaz, dalam satu rumah, dalam satu pejabat, dia tak ditinggalkan, masih bekerja, tapi dibenci, terseksa. Ataupun ada orang yang tidak dibenci, ya, tetapi dia ditinggalkan, ya, dia ditinggalkan dalam rumahnya, di tempat kerja. Itu juga menunjukkan bahawa satu tekanan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, ditinggalkan dan dibenci adalah punca stres yang amat besar, dan peranan bagi suatu pasangan suami isteri, jangan membenci, jangan meninggalkan. Tanggungjawab bagi rakan kerja, ataupun kalau kita bercakap tentang masyarakat, jangan meninggalkan seseorang, jangan membenci seseorang. Tetapi kalau katakan ia berlaku dalam hidup kita ini, kita kena ingat pada waktu malam, kalau katakan kita ada dibenci ataupun ditinggalkan oleh seseorang, ada satu zat yang tidak pernah meninggalkan, namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang kedua Allah menyatakan wal laili idza saja, demi malam yang sunyi. Kalau katakan waktu siang itu kita merasakan bahawa banyak cabaran, kita ada yang rasa dirinya malang, Ustaz, ya. Pergi ke sana tak dapat, buat projek tak dapat, cari duit tak dapat, di sini kena kutuk dan sebagainya. Tetapi ingatlah bila malam senja, malam yang sunyi itu tiba, sebenarnya malam itu diciptakan, dibawakan oleh siapa? Oleh Allah yang tidak pernah meninggalkan, tidak membenci kita. Ini adalah satu terapi kepada penyakit mental, ya, ataupun kesihatan mental yang berlaku zaman sekarang, Ustaz, ya. Keadaan statistik penyakit mental sekarang meningkat di Malaysia ini. Kita tak cakap negara lain, kita bercakap tentang Malaysia ini meningkat. Kerana apa? Kerana merasakan bahawa saya ini tak mendapat sokongan daripada pasangan saya, tak mendapat sokongan daripada isteri saya, daripada suami saya, anak saya, kawan, adik-beradik dan sebagainya, dan saya rasakan buntu untuk mencari duit, maka saya rasa lebih baiklah saya membunuh ataupun saya mengkelar diri. Padahal sebenarnya orang begini bila membaca surah Al-Duha, Nabi pernah rasa kecewa. Rasa itu betul boleh berlaku, tetapi jangan sampai merasakan Allah tinggalkan, Allah benci saya, sehingga kan baiklah saya meninggal ataupun menghancurkan diri saya. Allah menyatakan pada ayat yang keempat tentang bagaimana untuk kita bersabar dengan apa yang ada. Ayat yang keempat, ayat yang kelima kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi untuk kita pastikan, ya, kita baca dahulu dan kemudian lepas ini kita nak melihat pula tajwid yang lebih luas, ya, ketika membaca, dan bagi yang menghafal
bacaan yang baik inilah yang akan mengatur ataupun menemankan kita dalam solat, dalam kehidupan kita. Ayat 4 dan 5 bersama Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fas. Itulah antara kelebihan yang saya teruja dengan Ustaz Fas. Yang penting ialah untuk tadabbur mesti dibaca terlebih dahulu, dan bacaan yang baik memberi kesan. Saya ingat Ustaz Fas kalau pergi ceramah dekat MRSM pun, siapa pelajar yang paling baik bacaan, naik pentas macam, walaupun tak ada ngerti tak ada, tapi itulah amalan yang Ustaz selalu buat. Saya pun fikir-fikir sampai sekarang di hujung-hujung ni, saya nampak sedikit demi sedikit bahawa ayat ini perlu ditilawahkan, dibaca. Tidak boleh baca dengan macam kita baca buku laju-laju, bunyi tak bunyi je, kerana sebenarnya memberi kesan. Kita nampak semua tu. Ustaz Fas, kita nak baca daripada ayat 4 dan 5. Saya borong teruslah 1 sampai 5 Ustaz Fas. Okey, sila. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sadaqallah. Surah Al-Azim ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Selepas Allah bersumpah pada ayat pertama, ayat yang kedua, maka Allah membawakan topik yang besar. Allah tidak pernah meninggalkan dan Allah tidak pernah membenci. Ya, kalau kita beri perhatian pada ayat nombor 2 itu ada istilah walaili idza saja, ya, bukan sekadar walail sahaja. Kalau kita lihat pada surah Al-Lail pun walaili idza yaghsha. Jadi malam ini ustaz ya, satu yang menutupi pada surah Al-Lail yang sunyi. Itu yang kita cari sebenarnya, ya, pasal ada juga waktu malam ini yang merungsingkan ataupun yang menyebabkan serabut dalam pemikiran kita sehingga kan merasakan pada waktu itulah syaitan meniupkan was-wasnya dan macam-macam perkara keburukan, maksiat dan juga perkara-perkara negatif yang difikirkan dalam diri kita. Jadi cari malam yang sunyi itu, kerana malam yang sunyi itu adalah tanda bahawa Allah tidak tinggalkan. Kita akan dapat berfikir dengan lebih rasional, dengan lebih baik, dan Allah tidak membenci kita. Kerana kalau Allah benci kita, Allah tidak akan memberi malam yang sunyi itu. Malam itu akan dipenuhi dengan pelbagai keserabutan, diserang dengan pelbagai azab sengsara. Tetapi kalau dapat walaupun satu saat kesunyian pada waktu malam, itu adalah anugerah yang besar daripada Allah. Jadi pada ayat yang keempat Allah menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ini adalah satu cara berfikir bagaimana kita ingin menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu melihat kepada akhirat kerana beriman pada Allah dan hari akhirat ini selalu berpasangan. Mengapa? Kerana kalau kita beriman pada Allah, mesti ditunjukkan kepada membuat persediaan menuju pada hari akhirat. Kerana al-ula di dunia ini adalah tempat yang kita tak dapat melihat segala-galanya kenikmatan yang paling puncak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita ada makan sedap ustaz ya. Makan sedap tapi ada pula sakit perut. Kan. Ataupun kita rasa kita seronok sangat dengan Quran, lepas tu kita kena pergi bekerja. Seronok dapat bercuti tapi lepas tu dah habis 3 hari balik, patah balik, kita kena masuk office. Jadi hidup al-ula di tempat yang pertama ini, di dunia ini adalah satu perkara yang ada bercampur-campur. Tetapi Allah menyatakan akhirat lebih baik daripada al-ula, iaitu dunia ini, dan cara berfikir itu membawa kepada kaedah yang akhir lebih baik daripada awal. Tunggu 2 tahun lebih ustaz. Bila awal-awal dulu rasa ya Allah surah Baqarah pun tak habis-habis. Bila nak habis? Saya pun tertanya-tanya macam mana ni boleh ke habis ini kan? Pasal rasa terlampau tinggi, tapi rupa-rupanya bila kita ada cara berfikir tunggu kejap ya, yang akhir itu insya-Allah lebih baik daripada yang awal, maka itu membawa kita kepada halaman 596 surah yang ke-93 surah Al-Duha pada hari ini. Siapa sangka ya, tetapi ia perlu diambil cara berfikir ini. Walaupun sukar tapi kita bertahan
kerana yang akhir lebih baik daripada yang awal, dan itu akan membawa kita kepada hari akhirat yang lebih baik daripada yang awal ini. Apa yang lebih baik daripada awal ini kita dah belajar dalam al-Quran, ciri akhirat Ustaz ya. Satu, khairu wa abqa, baik dan juga kekal. Kalau sini Allah cakap baik, tapi ada lagi satu di tempat al-Quran ni wa abqa. Ada yang baik tapi tak kekal Ustaz. Ya. Ada yang kekal tapi tak baik. Kita nak khairu wa abqa, iaitu baik, kita suka bercuti tapi kekal bercuti. Kita tidaklah mahu cuti 3 hari lepas tu bekerja balik, cuti kita bahagia lepas tu tak bahagia, bahagia tak bahagia, kadang-kadang senyum dengan suami ke dengan isteri ke lepas tu masam balik semula. Kita tak nak yang itu. Jadi macam balik kampung kan. Betul, balik kampung saya sekali rasa seronok tapi tak boleh lama, sekejap baru nak seronok kena balik dah. Masing-masing ada tugas masing-masing. Ada tugas masing-masing. Itulah dunia ini al-ula. Allah cakap kalau kamu bersabar dengan perkara ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau kita boleh ambil ayat 4 itu sebagai amalan, maka insya-Allah dapat ayat kelima. Kamu akan diberikan. Yu'ti ini maksudnya diberikan satu perkara yang besar Ustaz ni. Kalau yu'ti ata itu perkara yang kecil, tapi yu'ti ata itu satu yang besar Allah berikan kepada siapa? Kepada kita, pada Nabi Muhammad, sehingga kita puas hati. Fatarda. Ya, kita dah jumpa dalam surah Al-Bayyinah, dalam surah sebelum ini bahawa Allah menyatakan tentang wala saufa, surah al-lain pun ada Ustaz. Wala saufa yarda, ya, mereka akan puas hati, redha, sepuas-puasnya berbanding kadang dia balik kampung tadi, dia dah tak puas hati, kadang-kadang cuba cari jalan untuk panjangkan lagi, tapi anak-anak pun masam muka, ya, membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu qahara, kasar, keras, paksa, 10 kali disebut di dalam al-Quran, dan ini adalah sifat yang dicela, yang perlu kita jauhkan agar kita tidak tergolong daripada mereka yang mudah stres dalam hidup ataupun cepat tertekan dengan cabaran kehidupan. Kita berehat sebentar, kita banyakkan berselawat pada hari Jumaat ini, doakan bumi Malaysia sempena hari Malaysia ini dirahmati dengan hidayah daripada Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka Sadaqallahul Azim. Petikan ayat daripada ayat ke-6, 7 dan 8 daripada surah Ad-Duha. InsyaAllah Ustaz akan tadabbur sebentar nanti. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat My Quran Time terus setia dalam My Quran Time. Saya pasti walaupun di hujung-hujung ni perasaan berbau sebenarnya, ada yang rasa gembira, sedih, tak tahu yang mana satu, tapi sebenarnya inilah untuk orang-orang beriman, orang-orang yang daripada awal istiqamah sudah pasti perasaan puas, perasaan seronok, gembira bermula daripada surah Ad-Duha pada hari ini yang kita jalankan secara surah demi surah, bukan lagi halaman demi halaman. Mudah-mudahan dapat lagi kita fokus pada ayat yang bila diulang-ulang, dipasak, ditadabbur lagi. Kerana ayat Quran macam Ustaz Fah katalah, 5 kali baca, 5 kali lain, 5 kali bertambah ilmu. Sekali baca bertambah ilmu. Bayangkan kalau kita baca banyak kali ayat yang dah hafal. Moga-moga beri kekuatan kepada kita untuk beramal insya-Allah. Baik, sedikit tajwid untuk hari ini. Kita lihat di slide kita pada ayat yang ke-7 dan 8, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Sempurnakan hukum mat. Ada hukum mat yang kita boleh fokus sini, mat yang lebih daripada 2 lah. Yang dua-dua tu pada kalimah dhallan pada ayat ke-7 dan ayat ke-8 kalimah ailan. Dua-dua kalimah ini di atasnya, di atas alif ada tanda mat.
ada tanda mat yang beralun tu, yang daripada perkataan mat itu dibuang kepala mim, dibuang ekor dal, itulah perkataan tu diletakkan sebagai simbol tanda alamat untuk mat yang bacaan panjang. Yang mana yang pertama, walaupun bacaan tu ada tanda mat dua-dua, tapi hukum dia tak sama. Ayat yang ketujuh hukum dia mat lazim. Mat lazim kalimi musaqqal ke mukhaffaf. Sahabat-sahabat sekalian, surah Ad-Duha dah ni, yang kalau siapa jawab salah juga, dia jawab mat lazim kalimi mukhaffaf, kena berdiri atas kursi lah. Kan? Jawapan dia mat lazim kalimi muthaqqal. Ada sabdu kat situ kan. Apa maksud mat lazim kalimi muthaqqal? Ada huruf mat bertemu dengan huruf sukun, bertemu dengan huruf mati. Yang mana huruf mati tu mati yang asli. Itu masuk mat lazim. Okey. Cuma di sini kita tak nampak mana huruf matinya kerana dah disabdukan. Lepas tu disebut sebagai muthaqqal. Wa wajadaka dhallan fahada. Da tu alif tu dipanjangkan sebanyak 6 harakat. Paling panjanglah 6 harakat. Wa wajadaka dhallan fahada. Hati-hati, ada sabdu atas lam. Selepas panjang 6 tu ada sabdu. Jangan baca wa wajadaka dhallan. Dia dah baca panjang betul dah. Tapi dia tak sabdu ke atas lam. Kita hilangkan sabdu, ringankan sabdu, bererti kita menggugurkan satu huruf kat situ. Dhallan fahada. Itu 6 harakat. Kemudian ayat ke-8, wa wajadaka ailan. Ailan itu adalah mat wajib muttasil. Bukan mat rempit mat wajib muttasil. Apa maksud mat wajib muttasil? Huruf mat, alif ataupun waw ataupun ya, di sini alif lah, bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Ailan satu perkataan. Maknanya apa? Nanti Ustaz Fah terang. Panjangnya 4 ataupun 5 harakat sahaja. Wa wajadaka ailan fa aghna. Di sini walaupun dua-dua mat, ayat 7 mat lazim, ayat 8 mat wajib. Nah, biar nampak beza 6 dengan 4 ataupun 5 harakat. Jangan nampak sama aja. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa aghna. Tak sama tu hukum. Itu mat lazim 6. Yang bawah itu ayat 8 tu mat wajib dibaca 4 ataupun 5 saja. Sudah pasti ada nampak beza. Yang pertama tu lebih panjang daripada mat wajib yang kedua. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk menjelaskan Ustaz ya, pasal surah ini adalah surah-surah akhir juz amma yang biasanya kita hafal. Dan bagi tuan-tuan yang belum lagi menghafal, gunakan peluang kita mengulang banyak kali ini ya. Selepas ini kita akan mengulang balik. Kita bayangkan kita berada dalam solat ya, kita baca suratul Fatihah dengan jelas, dan kemudian kita baca surah Ad-Duha ini juga dengan jelas, dengan tajwid, dengan makhraj yang betul. Dan kalau sebentar tadi Ustaz cakap ini panjang Ustaz ya, tapi ada juga di sini ayat yang ke-7 8 ini ada wa wajadaka kan. Itu kan dia macam tok kan. Betul. Jadi bagaimana nak memastikan bahawa dia tak terlebih terkurang. Betul. Dan contoh yang terlebih terkurang itulah agar jangan diulang ketika kita menghafaz. Pasal kalau menghafaz ni pun kena baca betul dulu Ustaz kan. Okey Ustaz boleh komen. Okey, ringkasnya begini. Dua-dua ayat yang ke-7 8 tu ada wa wajadaka. Memang mencabar dulu Ustaz Fas. Kadang-kadang terlebih waw. Waw wajada, saya pernah kena. Waw wajada. 3 waw rupanya. Sebab dia huruf yang sama diulang. Bayangkan wa nak lebih sebut sekali lagi waw. Orang Terengganu kata habis mabuh habis huruf. Kan? Maka ada juga yang wajadaka, satu pula waw. Maka di sini kaedah orang Arab, kalau ada 2 huruf yang sama, dia akan intonasi tu dibezakan. Wa wajad wa wajadaka, baru mudah nak sebut, nak bagi fasih je sebenarnya. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa aghna wa wajadaka. Contoh. Dia intonasi tu dibezakan. Jangan sama. Kalau tu yang jadi lidah jadi dah macam sabkul lisan, tercepat, terlambat. Sebab tu ada yang baca dia macam nampak. Wajadaka jadi gitu.
dia nampak tu tapi nak sebut tu payah. Dan kalau gelabah tu lagi ya. Menggelabah lagi ya. Betul? Masya-Allah. Jadi itu sebagai peringatan kita bersama, dibezakan sedikit ya dia punya intonasi itu untuk wa itu dapat dijelaskan dengan benar dan jangan gelabah. Jadi sebabnya kita nak baca sekali lagi surah ini daripada awal sampai akhir, dan kita bayangkan bahawa kita membaca, kita sudah menghafalnya yang kita ingin bawa dalam solat kita. Jadi mungkin kalau katakan sudah selesai mengikuti My Quran Time ini, kalau di YouTube ataupun di Facebook itu boleh diulang beberapa kali agar kita dapatkan hafazannya, dan juga lebih daripada itu untuk sama-sama kita baca dan kita hayati isi kandungannya. Jadi mari kita sama-sama ulang surah Ad-Duha bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, kita ulang sekali lagi surah Ad-Duha dengan kali ini dengan memerhati makna perkataan yang kita sebut diselami dalam hati kita, makna-makna yang Ustaz Fah tadabbur tadi. Walal akhiratu khairul laka min, hidupan yang awal dengan akhir macam mana Allah nak bagi kita puas hati macam mana, sudah pasti akan dapat rasa perasaan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahu. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir yang sudah pun kita tadabbur sebahagiannya pada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Allah membawakan pada ayat nombor 1, nombor 2 Allah bersumpah. Kemudian Allah mengingatkan tidak Allah tinggal, tidak Allah benci, dan pada ayat yang keempat itu cara berfikir bagaimana untuk kita mendapat manfaat daripada kehidupan kita, kita perlu tangguhkan sesuatu, kerana sesuatu yang ditangguhkan, yang perlu kita sabarkan itu pastinya lebih baik. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sehingga kan kita akan berpuas hati. Yang menyebabkan manusia di atas muka bumi ini cepat tak berpuas hati kerana ingin cepat, nak sekarang, berbanding dengan tunggu dahulu kemudian difikirkan ataupun dilaksanakan sesuatu yang sesuai. Maka Allah menyatakan perkara ini, betapa topik pada ayat yang ketiga Allah tidak tinggalkan, tidak benci, itu Allah bawakan bukan sekadar perkara yang akan datang, bukan sekadar perkara yang akan datang manfaat daripada bersabar, tetapi Allah menunjukkan bukti pada masa yang lepas. Ini cara berfikir yang dibawakan dalam surah Ad-Duha. Apa yang lepas? Allah bawakan 3 bukti. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kamu ataupun dia mendapatimu itu sebagai anak yatim, maka diberikan pelindungan. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kematian bapa, ada ibunya meninggal, kemudian dijaga oleh datuknya, kemudian dijaga oleh pakciknya, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Semua perkara tersebut menunjukkan fa'awa,
Awak ini maksudnya adalah dilindungi dengan baik sehingga tidak terkesan walaupun beliau adalah seorang anak yatim. Apa pelajaran untuk kita? Pelajarannya adalah dalam hidup kita ini ada masa kita ini mungkin berada pada status sosial, sokongan emosi yang tidak stabil, tetapi selepas itu Allah stabilkan, Allah bantu untuk menghadapi pelbagai cabaran kehidupan kita pada satu zaman dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada ayat yang ketujuh, wa wajadaka dhalan fahada, iaitu dia Allah Subhanahu Wa Taala mendapatimu dalam keadaan bingung, tidak mampu untuk menyelesaikan pelbagai isu kehidupan, ya, apa yang berlaku di Mekah itu, tetapi selepas itu Allah memberikan hidayah. Ini yang pernah disentuh di dalam surah Al-Lail sebelum ini ataupun dalam surah Al-A'la, bila Allah menciptakan, Allah sempurnakan, qaddara fahada, ada qadar, Allah tentukan segala ketentuan untuk pernafasan, rezeki, kehidupan kita, dan Allah memberi hidayah. Allah tidak tinggalkan kita diciptakan begitu saja. Maka ayat yang ke-7 ini sekali lagi Allah menyatakan kamu bingung, kamu ada masalah dahulu, kemudian Allah berikan pencerahan, Allah beri penyelesaian. Dalam hidup kita ada banyak masalah sebelum ini Ustaz ya. Kalau kita bercakap tentang baca Quran, kalau kita bercakap dululah Ustaz ya, ketika awal PKP tu, ingatkan kita ni nak tadabbur satu Al-Quran ni nampak macam mustahil, tapi bila Allah beri hidayah, ia memandu kepada kita sampai dah muka surat 596. Itu bukti ya, bila kita dah dapat pengalaman ini satu bukti selain daripada pelbagai isu dalam diri keluarga, Allah beri solusi hidayah. Itu perkara yang perlu kita ingat. Itu tanda Allah tak pernah meninggalkan, membenci kita pada satu masa dahulu. Kalau dulu Allah tak tinggalkan kita, mengapa kita merasakan bahawa sekarang Allah tidak akan membantu kita? Itu bukti yang kedua. Bukti yang ketiga, Allah menyatakan wa wajadaka 'ailan fa'aghna, iaitu kamu itu orang miskin, dia mendapatimu miskin, lalu Allah mencukupkan, menemukan Nabi dengan Khadijah, kemudian dapat berkelana, bermusafir sehingga dapat berdagang, kaya. Semua perkara itu ya, selain daripada itu bukan sekadar miskin dari segi harta, tetapi miskin dari segi jiwa, dari segi ilmu, tetapi Allah kayakan dengan Al-Quran ini sendiri. Tiga bukti pada masa lepas yang menjadikan, mungkin ada yang tertanya, saya nak buat apa selepas ini ya, kalau saya nak mendapatkan akhirat yang terbaik tersebut. Sebabnya dah lihat yang sebelum ini, dah lihat yang jauh ke sana, maka Allah bawakan pada ayat yang ke-9, 10, 11 itu, apa saya perlu buat agar jangan sampai saya mensia-siakan segala perhatian kasih sayang yang Allah berikan kepada saya. Dan inilah perjuangan Nabi. Ayat 9, 10, 11 kita baca bersama Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fas. Kita nak baca sekali lagi ayat apa ni, 8, ayat 9, 10, 11. 9, 10 dan 11 penghujung surah Ad-Duha ini. Bukan Ustaz Fas katalah, kita dalam kehidupan dunia pun bukan Nabi saja, kita pun terasa macam tu. Kadang-kadang bila kita solat rasa macam, bila iman tu lemah, solat rasa macam kosong, tak khusyuk, doa rasa macam tak makbul je. Betul. Lepas tu saya teringat ada ahli ilmu kata, kamu bacalah Al-Quran seolah-olah wahyu diturunkan kepada kamu. Betul. Okey, mungkin kita kata bila baca Quran memang nampak betul-betul betul kan, Ustaz, ya. memberi kekuatan kepada kita. Dia pasal waktu kita tak membaca Al-Quran itu, iman lemah itu, pemikiran kita tu menerawang kan. Kita tak fikir benda yang betul. Jadi bila kita dengar Quran pun hati kita dah dia macam ada satu tempat tu dia tak pop balik semula. Kalau tidak dia macam terkeluar daripada tempat je kan. Itu peranan Al-Quran lah. Ya, yang kita dengar, kita baca berulang kali, kadang-kadang tak mampu baca pun masa dah lemah kan. Kita carilah YouTube ke ya, kalau pergi ke masjid tu, kadang-kadang lagi masjid pun lemah tu. Dengar dulu Quran ya, lepas tu dapat kekuatan sikit tu pergilah masjid, jangan terus tak pergi masjid pula lepas tu ya. Baik, kita dengar ayat 9, 10, 11. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا
Sadaqallah. Surah Al-Nazim, gitulah ayat 9, 10, 11 untuk menjelaskan kepada kita apa yang perlu kita buat, ya. Selepas kita baca surah Ad-Duha ini memberi semangat balik kepada kita. Satu ialah fa ammal yatima fala taqhar, anak yatim jangan diherdik ataupun kita berbuat sewenang-wenangnya. Kita rasakan bahawa dia tak ada bapa, saya boleh pulas, saya boleh manipulasi, ambil hartanya, ataupun saya boleh marah dia, saya pulaukan dekat sekolah kerana tak ada ayah. Kalau saya marah dia pun di sekolah sebagai seorang cikgu, ayahnya tak akan datang, mak dia datang, saya boleh ketepikan sahaja. Maka itu adalah tanda bagi orang yang sebenarnya bukan Allah tinggalkan dia, tetapi dia meninggalkan Allah. Kerana dihantar anak yatim ini dalam hidup kita adalah utusan daripada Allah yang dinyatakan pada ayat 9, jangan diuruskan sewenang-wenangnya. Yang pertama. Yang kedua, wa ammasaila fala tanhar, orang yang minta tolong jangan diherdik. Jangan diherdik, jangan dihalau. Kerana apa? Kerana orang-orang ini kalaupun kita tidak mampu untuk membantunya, jadi kita bermanis muka, meminta maaf tak dapat membantu, tetapi jangan diherdik. Kerana apa? Kerana orang itu bukanlah dihantar kat kita setiap masa, Ustaz, ya. Orang minta tolong kat kita, bukan setiap hari dia akan minta tolong kat kita. Mungkin dia Allah hantar kepada orang lain dan kita tidak lagi menjadi tempat untuk diminta pertolongan. Jadi ini perkara yang kedua. Siapa saja anak kita minta tolong buat kerja rumah, isteri kita, suami kita, kawan kita minta tolong di tempat kerja, tolong ajar saya, tolong itu ini, dan mungkin hari ini sahaja mereka minta tolong, satu hari nanti mereka tidak lagi perlukan pertolongan, malah dia akan menolong orang lain kerana kita pernah menolongnya. Maka itu adalah tugas kita yang kedua. Dan perkara yang ketiga, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, iaitu atas nikmat Tuhanmu nampakkanlah, kabarkanlah. Jangan simpan-simpan, jangan cakap perkara negatif saja. Awak ni tak berusaha, awak ni teruk, awak ni tak buat kerja, awak yang negatif, tetapi cakap perkara yang nikmah, perkara yang baik-baik ketika kita bercakap dengan rakan kita, dengan suami kita, dengan anak kita, kerana itu akan menyebabkan kita tidak stres. Kita tidak stres. Sebelum orang lain stres, mungkin orang itu dia apa kisah engkau nak cakap negatif positif, tetapi kita sendiri yang sebenarnya akan makin lagi mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan meninggalkan Allah dan membenci Allah. Kerana orang yang membenci Allah ni suka cakap perkara yang merepek-repek, Ustaz. Dia akan cakap bahawa mengapa Tuhan bagi COVID, mengapa Tuhan menyusahkan saya. Lepas tu dia katalah pada orang lain, engkau menyusahkan aku. Padahal sebenarnya yang menyusahkan, yang meninggalkan Allah adalah diri orang yang tidak beramal dengan ayat yang ke-11. Dan apa yang kita belajar daripada ayat 9, 10, 11 ini sebenarnya action, amal. Kita tak boleh duduk senyap, duduk begitu saja, dia stres, tak ada duit, dia tak dapat apa, dia rasa dia duduk, dia senyap, ya, menanti ada satu mukjizat datang. Padahal mukjizat itu sudah ada. Surah Ad-Duha yang kita nak baca sekali lagi, tetapi kali ini dengan qiraat yang sedikit berbeza bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz, katanya ada banyak qiraat, tolong kongsi satulah. Masya-Allah, banyak ada qiraat, cuma yang saya sempat bertalaqi antara beberapa qiraat, bolehlah kita buat perbezaan. Jadi kita dah baca qiraat Hafs, saya baca yang kedua qiraat Warash, kemudian saya baca ayat 1 hingga 5 sajalah. Mula-mula saya akan baca qiraat Warash, yang kedua qiraat Khalaf. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma itu qiraat Imam Warsh yang terkenal dengan taklil. Kita baca wadduha, dia baca antara atas baris bawah tu i, di tengah-tengah tu ada taklil wadduha. Dan juga kita baca walal akhirah, ra tu tebal, dia baca walal akhirah. Okey, saya baca contoh yang kedua, qiraat Khalaf pula. A'udzu minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك
وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita sama-sama kita saksikan daripada surah At-Tuha. Yang pertama, sabar dengan ujian dan cabaran dalam medan dakwah, dalam medan kehidupan kita. Yang kedua, berikan layanan yang baik dan bersikap lembah lembut kepada anak yatim, jangan diuruskan sewenang-wenangnya. Dan yang ketiga, tidak bersikap sombong dan berlaku kasar terhadap golongan yang meminta, golongan yang lemah. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Bila kekuatan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, murahkanlah, akan ruaskanlah akan rezeki kami, ya Allah. Berkatilah apa sahaja yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Berkatilah akan waktu kami, berkatilah akan keadaan kami, ya Allah. Berkatilah rumah-rumah kami, ya Allah. Janganlah Kau putuskan hubungan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau putuskan hubungan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Sungguh kami sangat menikmati hidayah petunjuk-Mu ini, ya Allah. Kekalkanlah nikmat ini kepada kami, ya Allah. Allahumma khtim lana bil Quran. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan kami sentiasa menelaah, mengulang kaji, mengamalkan isi kandungan Al-Quran Karim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita sama-sama bersama dalam tabung gerakan Al-Quran di hujung ini, tuan-tuan sekalian, untuk sama-sama kita memanfaatkan gerakan ini, tabung ini, untuk sama-sama kita memperjuangkan Al-Quran sebagai satu kesyukuran kita tentang bila Allah menyatakan wa wajadaka dhalan fahada. Ada banyak kebingungan, kita tak faham Al-Quran, rupa-rupanya Allah mengizinkan kita mendapat hidayah dengan platform Quran Time ini. Jadi kita bertemu lagi pada surah Al-Insyirah pada hari esok. Kita sama-sama terus dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Allah